Mari saudara, kita sekarang mempersiapkan diri kita mendengar firman Tuhan. Kita akan berdoa bersama. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk kesempatan pagi hari ini. Kami boleh diberi kesempatan untuk bersama-sama beribadah di rumah Tuhan. Kami bersyukur untuk puji-pujian yang indah yang boleh meneguhkan kami. Saat ini kami mau bersama belajar dari firman-Mu. Kiranya Engkau yang akan menolong setiap kami. Berkati kedua hamba-Mu yang lemah dan terbatas ini, supaya boleh menjadi alat kemuliaan Tuhan yang mendatangkan berkat bagi jemaat-Mu. Demikian kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Amin. Shalom. Selamat pagi. Senang sekali pagi ini boleh menyapa saudara sekalian beribadah bersama dan menyampaikan firman Tuhan. Saudara, tanggal 31 Oktober Selasa besok kita bersama menyambut peringatan Hari Reformasi yang ke-506. Saudara, karena itu hari ini kita diajak bersama merenungkan satu topik yang ditekankan dalam semangat reformasi. Mungkin kita sudah mengenal istilah 5 sola dalam semangat reformasi. Sola gracia, diselamatkan oleh anugerah semata. Sola fide, diselamatkan hanya melalui iman. Solus Christus, diselamatkan dalam Kristus semata. Sola scriptura, diselamatkan sesuai dengan Alkitab saja. Dan soli deo gloria, diselamatkan hanya bagi kemuliaan Allah. Saudara, kelima sola ini adalah butir-butir penting doktrin iman Kristen yang ditekankan kembali. Dan saudara, hari ini kita diajak untuk melihat satu butir yang lain, saudaraku, yang tidak termasuk dalam 5 sola ini. Tapi sebenarnya butir ini juga sangat penting, yaitu berkenaan dengan aspek pengalaman dalam doktrin iman Kristen. Dalam salah satu tulisannya, Martin Luther pernah menyatakan di bagian akhir sesinya, sola experiential facis theologum, atau artinya hanya oleh pengalamanlah seorang teolog itu terbentuk atau lahir. Saudara, di dalam pengalamanlah orang memikirkan atau menggumulkan tentang apa yang dipercayanya. Iman itu bukan cuma soal apa yang kita pikir, apa yang kita ngerti, kita pahami, apa yang kita belajar di kelas-kelas. Iman di dalam kekristenan adalah iman yang dialami. Mengenal Allah tidak bisa dipisahkan dari mengalami Allah dalam hidup seorang Kristen. Kita mendengar khotbah, kita belajar tentang Tuhan di dalam
gereja satu kali seminggu atau saudara mungkin 2 kali, 3 kali seminggu. 我们在教会里面可能1次2次的听到神的话，接着讲道。 Tapi pemazmur mengatakan aku merenungkan firman Tuhan siang dan malam. 我说我昼夜的思想主你的话， Bukan seminggu sekali, bukan seminggu 2 kali, siang dan malam. 每一个礼拜不单单是1、2次，乃是昼夜的思想， Dalam setiap kehidupannya. 在我们每一个生活的场面里面。 Tentu saja pemazmur Raja Daud bukan tiap hari siang malam dia ngelamunin firman Tuhan misalnya. 诗人大卫王并不是说他昼夜的在那里继续的思想主的话， Kita tahu dia raja, dia punya kesibukan, dia punya aktivitasnya. 因为他是一个王，他拥有许多的事情必须他做的。 Dia mengatakan aku merenungkan siang malam artinya di dalam setiap aktivitas kehidupannya, pergumulannya, pemikirannya saudara. Dia terus ada Tuhan di sana. 大卫在那里说昼夜思想，意思就是他无论在他的生活里面，或者他所行的一切的事上，他都昼夜思想神的话。 Jadi pengalaman itu penting dalam iman Kristen. 因此，在基督教的这个信仰里面，经验是非常重要的。 Mari saudara kita mendasari perenungan kita dari 2 Timotius 3 ayat 10 sampai 17. 让我们用就是提摩太后书第3章第10节到第17节来思想这一点。 2 Timotius 3 ayat 10 sampai 17. 提摩太后书第3章从第10节到第17节。 Saya akan bacakan per ayat saudaraku untuk kita kemudian melihat intinya dulu. 我们一段一段的经文来念，我们就明白它其中的这个教导。 Setelah itu saya akan memakai contoh Alkitab untuk menggambarkan pergumulannya. 然后我用这个圣经里面的例子，让我们可以更加的明白。 Mari kita perhatikan mulai ayat yang ke-10. 第4节， Tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. 提摩太后书第3章第4节，但你已经服从了我的教训，凭信、自相、信心、宽容、爱心、忍耐。 Saudara, kemungkinan surat Paulus yang kedua kepada Timotius ini adalah surat terakhir yang ditulis Paulus di dalam 13 atau di antara 13 surat-surat yang lain juga saudaraku di dalam perjanjian baru. 这封书信呢，可能是保罗在最后的这个他的生命的最后的总结所写的，也是在这个第13个这个新约里面13个书信的最后一个书信。 Saudara, Paulus menuliskannya kepada Timotius untuk meneguhkannya. 保罗写给提摩太，为了要就是坚固他的信心， Supaya Timotius itu mengikuti seluruh ajarannya. 让他可以就是跟着保罗所教训给他的。 Tapi bukan cuma ajarannya, tetapi juga cara hidup yang telah diteladankannya. 不单单是他所教训的，然后他要这个提摩太也可以模仿他的生活的模式。 Itu yang dia maksud dengan pendirian, iman, kesabaran, kasih, ketekunan, saudara. 那就是凭信、志向、信心、宽容、爱心。 Artinya Paulus mau Timotius bukan hanya belajar dari apa yang dikatakan Paulus dalam 意 ajarannya. 思就是说，保罗希望这个提摩太不单单听他所教训给他的， Tetapi juga segala aspek hidupnya. 那是他在所有的生命、人生的层面里面。 Timotius bukan cuma belajar di kelas, 提摩太不单单是在课堂里面学， tetapi juga dalam kehidupan nyata. 但也在他现实的生活里面。 Timotius mengalami segala yang diajarkan Paulus dalam ruang-ruang kelas itu secara nyata dalam ruang-ruang kehidupannya sehari-hari. 提摩太在现实的生活里面，他经历到这个保罗向他所教导的一切。 Sekarang ayat 11. 因此， Engkau telah ikut menderita penganiayaan dan sengsara seperti yang telah kuderita di Antioquia, Iconium, Listra. Semua penganiayaan itu kuderita dan Tuhan telah melepaskan aku daripadanya. 第11节，以及我在安提亚一个念路士德所遭遇的逼迫，但从这一切的苦难中，主都把我救出来。 Saudara, pengalaman yang dimaksud Paulus ketika mengatakan pengalaman bersama-sama dengan Timotius itu bukan cuma pengalaman-pengalaman yang menyenangkan, saudara. 保罗像这个提摩太所说的这个经验呢，并不是一种愉快的这个经验。 Tapi Paulus di sini bahkan mengatakan pengalaman sebagai pengalaman yang menyakitkan, yang tidak mudah. 他在这里说到他的这个是非常令人伤痛的经验。 Paulus menyebut tentang penganiayaan, tentang sengsara.
他在那里说到逼迫上的痛苦， Bukan cuma di satu tempat. 不单单在一个地方。 Paulus menyebut Antioquia, Iconium, Listra, banyak tempat. 保罗也提到安提亚、以哥念、路斯的等等的地方。 Tetapi dikala mereka mengalami masa-masa yang sulit itu, 但是当他们遇到这个困难的时候， Paulus mengatakan di sanalah kita mengalami Tuhan. 保罗就说，在那个时候，他们可以经历到上帝， Ingat bagaimana Tuhan melepaskan kita ketika kita mengalami kesulitan itu. 经历上帝如何的拯救他们，让他们可以脱离危险。 Saudara, jangan salah, Paulus waktu nulis surat ini, 弟兄姐妹，让我们记得，当保罗写这一封信的时候， kemungkinan besar dia justru sedang ada dalam penjara, sebentar lagi dia akan mengakhiri hidupnya. 很有可能他是在这个牢房里面写的，并且再过不久，他要终止他的生命。 Jadi waktu dia ngomong Tuhan melepaskan kita, sekarang ini dia sedang ada dalam penjara, saudara. 因此，他现在是在监牢里面，他怎么能够说上帝拯救他呢？ Tapi pengalaman dia bersama dengan Tuhan itu, 怎么能够说到这个他与上帝同在的经验呢？ pengalaman Tuhan melepaskan mereka dari begitu banyak kesulitan itu. 让他就可以从许多的困难里面得到释放的经验呢？ Dia alami, sekalipun dia masih mengalami banyak kesulitan. 他经历这一切，虽然他仍然在困难当中， Pengalaman bersama dengan Tuhan itu adalah penghiburan yang sempurna. 与神同在的经验是我们可以得着安慰。 Itu yang Paulus ingatkan kepada Timotius. 这是保罗提醒提摩太的。 Sekarang ayat 12-13. 第12节、第13节。 Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat. Mereka menyesatkan dan disesatkan. 不但如此，凡立志在基督耶稣里金钱度日的，也都要受逼迫。只是作恶的和迷惑人的，必越久越恶。他欺哄人，也被人所欺哄。 Paulus ingin mengingatkan kesulitan itu ciri khas hidup Kristen. 保罗在这里强调说，就是被逼迫或者遭到困难，是我们基督徒人生的这个写照。 Hidup Kristen di tengah-tengah dunia ini memang akan mengalami kesulitan-kesulitan. 基督徒在这个世界里面的所经过的，都总是在逼迫与苦难当中。 Bahkan orang Kristen itu akan menghadapi si jahat, orang-orang yang jahat. 甚至基督徒要面对那恶者， Yang selalu berusaha untuk menyesatkan. 总是在那里迷惑人。 Sudah itu sebabnya Paulus mengingatkan kepada Timotius, kalau engkau mengalami kesulitan, itu adalah hal yang memang akan dialami oleh semua orang Kristen. 因此，保罗提醒提摩太，如果说当你遇到困难的时候，你必须要知道，这是基督徒所有的这些基督徒必须经历的。 Jadi kesulitan bukan untuk dihindari, 因此呢，这个困难我们并不是说要去避免它， tetapi kesulitan diizinkan ada supaya kita boleh mengalami Tuhan. 上帝许可这个困难，让我们可以经历它。 Ayat 14-15. 14节、第15节。 Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini. Dan selalu mengingat orang yang telah mengajarkan kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu. Dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. 但你所学习的、所确信的，要存在心里，因为你知道是跟谁学的，并知道你从小明白圣经，这圣经能使你因基督耶稣有得救的智慧。 Untuk bisa mengalami Tuhan, kelepasan Tuhan di tengah kesulitan, di tengah pergumulan, Paulus memberikan satu kunci, yaitu tetap berpegang pada kebenaran. 能够在困难当中，我们可以蒙神的同在，也让经历神拯救我们。这保罗在这一方面给了一个就是关键的事，就是一直坚持神的真理。 Segala kebenaran yang Paulus sudah ajarkan. 保罗所教导他所有的真理里面， Bahkan yang juga diajarkan dari sejak kecil di keluarga Timotius oleh orang tuanya, oleh ibunya, oleh neneknya. 甚至在提摩太的家庭里面，有他的祖母、他的父母所教导的。 Pengajaran itu penting. 教导非常重要， Tapi bukan hanya pengajaran yang dialami dalam hidup keseharian. 但是
教导，让我们在这个过程，在教导的过程里，我们敬礼他。 Ayat terakhir 16-17. 最后的就是第16、第17节。 Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. 说到圣经都是上帝所默示的，以教训督职，使人归正，教导人学义，都是有益的，教唆上帝人得以完全，预备行各样的善事。 Saudara, jadi ada dua hal yang penting. 有2点我要说的， Ajaran kitab suci yang dipegang 学习我们所持守的这个圣经的教导， dan ajaran kitab suci yang dialami. 并且我们可以敬礼他。 Nah, saudara, pagi ini kita mau belajar tentang apa yang dialami itu. 今天我们所要学习的就是我们如何的敬礼， Pentingnya mengalami Tuhan. 敬礼神是非常重要的。 Nanti sore saya secara khusus membahas tentang ajaran kitab suci. 但下午呢，我要着重于学到就是人生以敬礼敬礼神的人生的重要， Khususnya ayat 16-17 tadi. 特别在16节、第17节。 Tapi pagi ini saya mau memberikan gambaran dengan narasi Alkitab khususnya di Perjanjian Lama tentang bagaimana kita penting untuk mengalami Tuhan. 但是今天我要按照圣经里面所记载的，我们学习如何来得着这个上帝的同在。 Saudara, saya mau memakai cerita yang dicatat di dalam Perjanjian Lama tentang seorang tokoh bernama Yakub. 我要提一个圣经里面的这个人物，那就是雅各的故事。 Di dalam Kejadian pasal yang ke-32. 是在创世纪所记载的。 Cerita ini mungkin tidak asing bagi kita. 可能这个记载呢，弟兄姐妹都非常熟悉。 Yakub adalah cucu dari Abraham. 雅各是亚伯拉罕的这个孙， Jadi dia adalah keluarga orang beriman. 他是一个有信心的家庭， Dia keluarga umat pilihan Tuhan. 他是上帝所拣选的族类。 Saya percaya dari kecil dia sudah diajarkan tentang siapakah Tuhan. 我相信雅各从小他就已经在家庭里面得着这个教训，就是到底上帝是谁。 Iman orang Yahudi itu mengatakan kami percaya kepada Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. 因为在犹太人的这个以色列人的这个信仰里面，就说到我们亚伯拉罕的上帝、以撒的上帝、雅各的上帝。 Jadi tentu saja Yakub belajar tentang siapa itu Tuhan dari orang tuanya. 因此呢，雅各就是这样从他父母里面，从他父亲所学的。 Kejadian 32, 在创世纪第32章， Yakub benar-benar diberikan satu momen oleh Tuhan untuk mengalami Tuhan. 上帝赐给雅各一个事件，让他可以真正的经历到上帝。 Jadi Tuhan bukan cuma dipelajari di otaknya, 雅各不单单在头脑里认识神， tetapi Tuhan yang dialaminya. 并且他可以经历神。 Saudara, malam itu adalah malam yang paling menyesakkan dalam hidup Yakub. 因为在那一天晚上是就是雅各心中非常沉重的时刻。 Malam itu dia membayangkan 20 tahun yang lalu ia meninggalkan tanah perjanjian. 因为20多年前以前，他离开了他的家， Lari dari rumah karena dia baru saja menipu ayah dan kakaknya. 他从他家里逃走，因为他刚刚欺骗他的爸爸与兄长。 Kita ingat cerita itu bagaimana Yakub menipu ayahnya, menipu kakaknya untuk mendapatkan hak berkat kesulungan. 我们大家都记得，那当时雅各怎么样用他的诡计来欺骗他的父亲跟他兄长，为了要得做长子祝福之福。 Hari itu atas arahan ibunya, dia itu pakai bulu binatang, bulu domba. Terus kemudian menyamar sebagai kakaknya, memberikan satu makanan kesayangan papanya supaya papanya memberkati dia dengan hak kesulungan. 应着他母亲的安排，雅各呢就披上了羊毛皮，然后就来到他的父亲面前，并且呈上了他父母亲最喜欢的这个食物给他吃。 Hari itu Ishak papanya itu matanya sudah kabur. 他的父亲以撒那个时候他眼睛已经分化了。 Awalnya dia curiga, ini suaranya kok lain. 开始的时候他有所怀疑，因为他的声音不一样。 Ini suara Koko bukan suara Titi. 这是弟弟的，
suara Titi. Suara Titi bukan suara Koko. 这是弟弟的声音，而不是他哥哥的声音 Dia。suruh maju, 叫他进前来。 dipegang. Betul ada bulunya. Bulu cuma Koko punya, Titi tidak ada bulu. 当他摸他这个，他身上他有毛，他知道这个哥哥有毛，弟弟没有。 Lalu Yakub memberikan makanan kesukaan papanya. Papanya suka sekali, langsung berkati dia. 因此呢，雅各就献上他所喜欢的野味。因此呢，当时他就相信他，并且祝福他。 Waktu Kokonya tahu, Kokonya marah sekali. 当他哥哥以扫知道这件事情的时候，他大发烈怒。 Saking marahnya dia bilang, aku mau bunuh orang itu. 因着他大发烈怒，他就说我要杀死他。 Nah, mama yang dengar teriakan Kokonya langsung ajarin Titinya untuk lari. 这个妈妈呢，当她知道了这个事情以后，就安排这个雅各去逃跑。 Mamanya ajarin anak yang kecil ini untuk pergi ke rumah leluhurnya, rumah papanya di Haran. 他妈妈呢就安排雅各，就跑到他的就是跑到亚兰地那边，是他的故乡那里。 Alkitab mengatakan sebelum itu Yakub itu orang rumahan. 在那个以前呢，雅各是叫婶惯养的， Anak mami. 是妈咪的孩子。 Kalau Esau Kokonya memang suka berburu, suka keluar. 但是以扫呢，他是经常出外打猎。 Ketika Esau keluar, mungkin Esau lebih banyak mengalami Tuhan. 因此呢，当以扫出去的时候，他更多的经历神。 Tapi Yakub di rumah terus. 但是雅各总是在家里， Cuma sama mama, manja-manja sama mamanya. 跟他妈妈在那里撒娇。 Jadi hari itu ketika dia pergi dari rumah. 因此那一天，当他从他家里逃出去的时 Itu 候， pengalaman yang tidak mudah bagi dia. 他经历到他非常不容易的事件。 Itu sebabnya di tengah jalan Tuhan menampakkan diri. 因此在半路的时候，上帝向他显 Dia 现。 melihat tangga yang naik turun malaikat itu dari surga ke dunia, demikian terus naik 他 turun. 他看到有一个梯子，在那里有天使上上下下。 Tuhan mengatakan, aku akan menyertai engkau. 上帝向他说：“我要与你同在。 Suatu hari engkau akan kembali lagi ke tanah yang kujanjikan kepada nenek moyang. 有一天，你必须重新的回到我所应许给你们祖 Aku 先 akan 的地。 menyertai engkau. Aku akan menyertai engkau. 我要与你同在。 Saudara, dia lalu melarikan diri sampai ke rumah Laban, saudara mamanya. 然后呢，他就是继续的逃亡到他的舅舅那里，就是拉班的家。 Kita tahu bagaimana dia ditipu sama calon mertuanya itu. 我们知道他是怎么样的被这个他的岳父所欺骗。 Dia kerja di tempat Laban kira-kira 20 tahun. 他在拉班那里工作了差不多20年。 Dia ditipu mertuanya, dia tipu balik mertuanya. 他虽然被他的就是岳父欺骗，但是他反过来也欺骗了他的岳父。 Itu Yakub, saudara. Yakub itu lihai sekali. 这就是雅各，因为他非常厉害。 Dia ditipu, dia nak kalah, dia tipu balik. 他被欺骗，但是他却仍然可以欺骗回去。 Selama 20 tahun itu. 24年过去了， Sekarang dia memiliki 2 orang istri, 他现在拥有了2个妻子， 2 budak perempuan. 2位使女， Dia memiliki 11 anak. 他有11个孩子， Dia memiliki banyak budak, banyak harta, banyak ternak. 他拥有许多的奴仆，并且牛羊。 Dia ingat Tuhan mengatakan dia mesti pergi kembali ke tanah perjanjian. 他记得上帝要让他回到他的这个受应许的地方。 Saudara, selama ini 20 tahun dia sudah berjuang. 24年的时间，他在那里工作。 Dengan segala keahliannya, dia yang awalnya tidak punya apa-apa, sekarang dia punya begitu banyak keluarga dan harta. 他用他的智慧，就是原本他什么都没有，但是如今他却有许多的财物。 Tapi dalam perjalanan kembali ke tempatnya itu, ke tanah perjanjian itu, tengah jalan, itu catatan yang kita tadi lihat di pasal 32 ini. 但是当他从那个拉班那里要回到他原来的地方的时候，一路上所经过的就是今天我们所要思想的。 Tiba-tiba dia ingat kokonya. 忽然他想到他哥 Dia ingat 哥， mama bilang dulu, Koko mau bunuh kamu. 因为他妈妈说你的哥哥要杀死你， Dia mulai khawatir. 他在那里开始在 Dia 担心。 utus anak buahnya untuk pergi lihat dulu. 他就是差派他的仆人去看到底这个以扫的
状况如何。 Waktu anak buahnya balik mengatakan, kokomu lagi datang ke sini bawa 400 orang. 但这个被派去的人，回去的时候，他就告诉他，你的哥哥正在带着400个人前来， Dia lebih khawatir lagi celaka. 他更加的担心这个糟糕了。 Saudara, tapi Yakub tuh lihai sekali. 但是雅各是非常厉害的人， Dia langsung membagi pasukannya itu dalam 2 grup. 他就将他的这个军队呢分成2个部分， Masing-masing dikasih tahu caranya. Kalau koko datang, caranya itu begini, 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 begini. 这个2组他就告诉他，如果说见到他的哥哥的时候，你必须要怎么样的跟他说， Kasih dia hadiah. 是给他这个许多的礼物， Ratusan ternak. 有好几百的这个牛羊。 Kalau saudara baca Kejadian 32 itu dikasih penjelasan berapa ratus sapi, domba, kambing dikasih ke kokonya. 2 grup. 如果说我们仔细地去对一下，在那里就有写到，他所献上的牛羊有多少多。 Kenapa 2 grup, saudara? 为什么要分成2组呢？ Supaya cukup waktu untuk lari kalau kokonya marah itu. 因此，就是预备，就是比如说以扫在那里发怒攻击他的时候，他可以逃跑。 Jadi ini semacam strategi politik, strategi perang. 这就是他的这个计谋。 Koko marah, grup pertama hadapi. 但如果说他哥哥发怒的时候，第一组可以面对他。 Kalau marahnya turun, puji Tuhan. 那如果说他哥哥他发怒已经停止了，那就感谢。 Kalau masih marah, grup yang kedua. 但如果说他仍然在那里发怒的时候，有第2组来面对 Dengan 他， hadiah-hadiah yang lebih banyak lagi. 并且有许多的礼物给他。 Masih kurang, dia minta istri sama anaknya untuk menyeberang sungai. 不但如 Yakub 此 itu.，不但如此呢，他要他的2个太太，并且他的孩子们先过到河的那一边。 Supaya kalau masih marah lagi mau tangkap masih perlu nyebrang sungai. Masih因为 lama lagi. 因为万一如果说他这个以扫仍然发怒的话，有这个河来隔着他， Jadi taktiknya luar biasa, rapi sekali dan luar biasa bagus. 所以他的计划是那么的不得了。 Tapi 但是 Kejadian 32 ayat 22 tadi dan seterusnya mencatat malam itu dia masih khawatir sekali. 但是既然如此，他仍然在那个晚上，他仍然心中感到非常的不安。 Dia sudah menyiapkan strategi yang rapi. 他已经安排好了这么完美的计划。 Menurut ukuran manusia, you will be fine. Kamu akan baik-baik saja. 如果按照人的思想，你肯定会更好，会变得更好。 Kamu pasti menang. 你必须在其中得着胜利。 Tapi malam itu dia khawatir sekali. 但是他仍然在那里担心着。 Sudah pernah punya perasaan begitu? 弟兄姐妹，你们会曾经有这样的想法吗？ Kayak kita sudah nyiapkan semuanya. 好像我们已经全部都预备好了。 Investasi ini siap itu kita menyiapkan semua. Kita pikir semua aman-aman. Tapi kita ada khawatir. 我们已经预备了就是许多的金钱，但是仍然在那里担心着。 Itu manusia, saudara. 这就是人的软弱， Kita tidak serba bisa, kita tidak maha tahu. 因为我们不是全能的，也不全智的。 Dalam hidup kita itu selalu ada yang namanya ketidakpastian. 在我们的生命里面、人生的里面，我们有这个不确实的、确定的这个东西。 Malam itu yang bikin Yakub itu resah sekali. 就在那个晚上，雅各因着这些，在那里心中感到非常的不安。 Walaupun dia sudah atur demikian, tapi dia khawatir sekali. 虽然他已经安排了这一切，但是他心中仍然感到不安。 Semua ilmunya tentang Tuhan yang dulu dia belajar. 他所学到的这个关于上帝的学问， Tidak cukup rupanya untuk menenangkan dia. 不足够让他的心可以得着安宁。 Pernah saudara mengalami begitu? 我们弟兄姐妹，是否你曾经经历这样的经验？ Saudara sekatekisasi, sudah belajar, sudah baca buku, tetapi terus ada masalah, ada pergumulan, saudara masih merasa khawatir. 你已经学习了慕道班，并且有许多的书籍你可以参考，但是你的心仍然在那里担心着。 Disitulah Tuhan memberikan dia pengalaman yang luar biasa. 就在那个时候，上帝给他一个非常了不起的这个经验。 Kejadian pasal 32 ayat yang ke-7 dikatakan saudara, lalu sangat takutlah Yakub dan merasa sesak hatinya.
创世纪32章第7节就说到，他的心感到非常的惊慌，并且感到非常的不安。 Siapa bilang orang Kristen tidak bisa takut? 是谁说我们作为基督徒，我们没有惧怕的心呢？ Siapa bilang pengurus majelis pendeta tidak bisa takut? 这是或者神的仆人不曾经惧怕吗？ Saudara, kita manusia biasa. 弟兄姐妹，我们是平常的一个人， Di dalam mengalami kesulitan pergumulan, kita merasakan takut, merasakan sesak. 在我们遇到困难、遇到挑战的时候，我们的心难免会感到惧怕。 Yakub banyak belajar tentang siapa Tuhan. Malam itu dia merasakan takut dan sesak. 虽然雅各已经学到了许多关于上帝的事，但是在那一天晚上，他心中仍然感觉非常的沉重。 Tuhan menampakkan diri. 因此呢，上帝向他显现。 Kita tidak tahu modelnya bagaimana. 我们不知道的状况是如何， Tapi digambarkan seperti seorang laki-laki yang bergulat dengan Yakub. 但是且描述是像一个人与他摔跤。 Zaman itu bergulat itu kira-kira kayak gambar ini, saudara. 当时摔跤的光景就像图画里面所写的。 Jadi masing-masing itu pegang itu apa jubahnya itu ya, atau yang pakaian yang dipakai itu dipegang begitu. Terus mereka putar. Siapa yang bisa jatuhkan lawan itu? 互相的抓住就是对方的衣服，在那里就是继续的在那里摔跤。 Jadi siapa yang bisa menjatuhkan lawan mereka terus begitu. 因此呢，千方百计要让对方呢把他摔下。 Saudara, peristiwa ini memberikan Yakub 3 pengalaman 这 penting. 个事件呢，给雅各3个很重要的这个 Yang pertama, 看见。 saudara, 第一点， saudara menarik sekali. Dikatakan mereka itu gulat dari malam sampai pagi mau subuh gitu, mau fajar mau menyingsing. 非常吸引人，就是说他们睡觉的时间是从晚上一直到天快亮。 Jadi waktu dikatakan waktu fajar mau menyingsing, orang ini memukul pangkal pala Yakub, dia jatuh. 因此呢，当黎明降到的时候，这个人就摸了，就是打了这个雅各的大腿窝。 Waktu baca ini saudara rasa heran gak? 当我读这段时间，我感到非常的惊奇， Rasanya kok gampang sekali bukan? 看起来好像非常简单。 Cuma pukul pangkal pahanya dia jatuh. 他就打他的大腿窝，他就跌了。 Saya mikir kenapa kok nggak dipukul dari jam 10 malam, betul lah? 那为什么不要早起打他呢？ Kenapa tunggu subuh baru dipukul? 为什么等到快要黎明的时候才打？ Gampang sekali jatuhkan dia. 其实非常简单，让他可以跌倒。 Kenapa ada jam 10, setengah 11, jam 11, setengah, kok tunggu pagi? 那为什么不早的，比如说在10点或者11点的时候就摸他的大腿窝？ Why? Kenapa demikian? 为什么是这样的呢？ Saudara, kadang-kadang Tuhan memakai cara demikian untuk menyadarkan seseorang. 弟兄姐妹，有时候上帝用这样的方法，让我们可以觉悟到， Tuhan mau kita sadar, kita ini terbatas. 上帝让我们觉悟到我们是有限的。 Tapi kita yang terbatas ini sering nggak tahu diri. 但是我们这有限的人，有时候不自量力， Kita sibuk mengandalkan cara kita. 我们用我们的方法来对付， Kita mau mengandalkan kekuatan kita. 我们想用我们的力量。 Seakan-akan itulah yang bisa kita sombongkan, banggakan nanti kepada orang, saya ini orang hebat. Saya bisa menyelesaikan sendiri. 就像那些东西是可以向人自夸的，我可以自己来解决这个问题。 Tuhan bilang, kamu pikir kamu bisa? 上帝说你想你能够去解决吗？ Kamu pikir kamu hebat? 你想你厉害吗？ Silakan. 请你 Silakan. Saudara, tidak susah bagi Tuhan untuk bikin kita terkapar di tanah. 其实上帝要让我们跌倒的话是非常轻而易举的事。 Virus yang kecil namanya COVID itu pun bisa lumpuhkan satu dunia. 你看我们所经历的这个疫情，可以让全世界的人在那里被捆绑。 Untuk bikin kita sadar itu gampang. 要让我们可以醒悟到，这个是非常轻而易举的事。 Tapi Tuhan sering kasih kita kesempatan. 但是上帝仍然有时候是给我们这个机会， Karena kesombongan kita. 因着我们的骄傲，
Karena kita merasa kita bisa. 因此我们自以为是， Kita belajar bahwa kita ini manusia berdosa. 我们学习我们是一个罪人， Kita belajar bahwa Tuhanlah yang maha kuasa. 我们学习上帝是全能的。 Tapi sering dalam kehidupan kita rasa kita yang bisa. 但是在我们的人生里面，我们感觉到我们能。 Saudara, yang menarik kedua adalah setelah Yakub itu jatuh. 第二点，当这个雅各跌 Terus 倒以 Tuhan 后， merubah namanya Yakub. 上帝就改变他的名字， Engkau tidak lagi disebut Yakub, 你不再叫雅各， tapi Israel. 乃是以色列。 Saudara, artinya adalah 他的意思呢， engkau sudah bergulat dengan Tuhan dan engkau menang. 因为你已经与人与神这个摔跤，你得胜了。 Sampai sini saya heran lagi. 知道这一点，我在这里有一点有疑惑了。 Menang itu ya yang berdiri dong, masa yang jatuh menang? 如果说一个人一个得胜的人，应该是站起来的，但是他却倒在那个地 Dia 上， lagi jatuh. 他倒在地上， Terus dia bilang, "Dan engkau sudah gulat sama Tuhan, engkau menang." 却说到你已经这个在摔跤中得胜。 Kenapa kok dibilang engkau menang? 为什么说他是得胜的？ Saudara, ini satu-satunya kemenangan Kristen itu artinya adalah ketika kita menyerah kepada Tuhan. 因此，这是唯一这个基督徒得胜的秘诀，就是承认这个神，并且依赖他。 Kemenangan dalam hidup Kristen itu adalah ketika seorang Kristen terkapar, tersungkur di tanah, mengakui Tuhan, Engkau yang maha kuasa, saya bukan siapa-siapa. 基督徒的这个得胜的定义呢，就是当我们被打在地上的时候，在那里承认上帝的这个伟大，上帝的能力。 Kemenangan bukan pada waktu kita dengan gagah berdiri. 我们所谓的得胜，并不是说我们在那里很雄壮的站立。 Kemenangan Kristen adalah pada waktu kita tersungkur. 基督徒的得胜，就是当我们匍匐在神的面 Dan 前， berkata bukan kehendakku, kehendakmu yang jadi. 就是说不是我按我的旨意，乃是按你的旨意。 Saudara, apakah engkau sedang bergumul hari ini? 弟兄姐妹，是否你今天已经在那里有所挣扎吗？ Apakah engkau sedang dalam kesulitan-kesulitan? 你是否正在面临着许多的困难？ Engkau akan menang kalau engkau tersungkur di hadapan Tuhan. 当你匍匐在神的面前的时候，你就是一个得胜的人， Dan berkata engkau Tuhan yang maha kuasa. 并且说到主，你是大而可畏的神， Saya bukan siapa-siapa. 我什么都不是。 Saya mau mengalami engkau ya Tuhan. 主啊，我要经历你自己。 Saudara, itu yang terjadi pada Yakub. 这就是在雅各身上所发生的。 Pengalaman itu membuat dia sadar 这样 dirinya 的 terbatas. 这样的经验，让他醒悟到他自己的软弱。 Setelah sadar dia mengakui, dia bergantung mutlak sama Tuhan. 当他觉悟到的时候，他就全心全意的来依靠神。 Saudara, setelah itu Yakub itu pegangin kakinya orang itu. 接下来的事情，然后呢，雅各就抓住这个人的腿。 Orang itu sampai bilang, lepaskan saya mau pergi. 这个人甚至向雅各说：“请你把放下，放我，我要走了。” Tetapi Yakub mengatakan satu kalimat yang saya senang sekali, membuat saya ini Yakub itu orang penting karena kalimat ini. 但是呢，雅各却说了一个令人另眼看待雅各的。 Dia berkata, aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. 他说：“我不会让你去，如果说你没有祝福我。” Saudara, itu loh pengalaman dengan Tuhan. 这就是雅各与上帝的经验。 Aku tidak mau pergi Tuhan kalau engkau tidak berkati aku. 我不愿意去，如果说上帝你不祝福我， Jika engkau tidak berjalan di depanku, aku tidak mau melangkah maju. 如果你没有坐在我前面的时候，我不敢自己去 Jika 行。 engkau tidak menuntun aku tidak mungkin bisa Tuhan. 如果主你不引领我，我不可能去做到这一切。 Saudara dan saya adalah manusia yang terbatas. 你和我是一个有限的这个人， Tanpa Tuhan kita tidak mungkin menjalani kehidupan yang tidak mudah ini. 在神以外，我们不可能去经过这样困难的人生。 Sayang banyak orang Kristen menyembah Tuhan di gereja. Belajar tentang Tuhan di gereja. Tapi
pulang dari gereja, Tuhan ditinggalkan di gereja. 很可惜的就是有不少的基督徒敬拜神，并在教堂里面敬拜神，但是当他离开这个教堂的时候， 却把神留在这个教堂。 Tuhan cuma ada di hari Minggu 1,5 jam. 他们说这个他好像说神只有在礼拜天的时候在教堂里面有， Cuma untuk kita ambil lagi minggu depan datang. 因此呢，下个礼拜我们再来。 Yakub berkata, Tuhan kalau engkau tidak menyertai aku, memberkati aku tidak mau keluar. 雅各就说：“如果你不祝福我，不赐福我的话，我不愿意离开。” Saudara, punyakah kita sikap hati seperti itu? 主啊，是否我们有这样的心态吗？ Kalau engkau tidak menyertai aku Tuhan, aku tidak mau pergi. 向神说：“如果说你没有祝福我，我不愿意去， Karena aku tidak bisa. 因为 Tidak mungkin. 我不能够，也不可能， Aku perlu engkau Tuhan. 我需要你。” Terakhir, 最后， Yakub menyadari keterbatasannya, mengakui kebergantungannya pada Tuhan. 雅各醒悟到他自己的这个有限，并且相信神的信实。 Dan terakhir dia mempercayai kesetiaan Tuhan untuk melangkah. 最后他相信上帝的信实，因此他可以跨出一步。 Yakub itu tanya sama orang ini, 雅各向那个人问：“访问 siapa namamu? 你叫什么名字呢？” Tapi orang itu tidak menjawab. 但是他没有回答。 Sebaliknya ia terus memberkati Yakub, terus pergi. 后来呢，这个人却祝福了雅各。 Saya senang sekali peristiwa itu, saudara. 我非常喜欢这样的 Ketika kita mengalami Tuhan, 我们经历神， tidak semua pertanyaan kita itu ada jawabannya. 不是我们每一个问题都有他的答案。 Dia tanya sama orang itu, siapa namamu? 雅各向这个人发问：“你叫什么名字呢 Nggak ada jawaban. ？”没有回答， Lalu diberkati Yakub. 并且祝福了雅各。 Seringkali dalam pengalaman dengan Tuhan, 在我们一生的这个经验里面， ada pertanyaan-pertanyaan yang Tuhan memang tidak jawab. 有不少的问题，上帝没有回答我们。 Mengapa tidak dijawab? 为什么不回答呢？ Karena lebih baik kita tidak tahu jawabannya daripada kita tahu jawabannya. Dan Tuhan tahu itu. 因为我们更好不知道那个答案，比起我们知道它。 Tuhan lebih tahu apa yang baik buat kita. 因为上帝知道什么是对我们好的， Bukan semua pertanyaan dijawab baru baik. 不是每一个问题呢的答案是好的。 Ada kalanya Tuhan menahan tidak jawab karena itu yang terbaik buat kita. 有时候上帝不回答，因为这是对我们最好的。 Kadang kita tanya, kenapa Tuhan? 经常我们说为什么 Apa 这样？ maksudnya Tuhan? 你什么意思呢？ Tuhan tidak jawab. 上帝没有回答， Tapi Tuhan tuntun kita. 但是上帝却引领我们， Menyertai, memberkati kita. 带领着我们，也祝福了我们。 Saudara, apakah hari ini engkau sedang bergumul? 弟兄姐妹，是否今天我们也可以学习到这样呢？ Mari kita mengalami Tuhan. 让我们可以一起来经历我们的神， Bukan cuma belajar tentang Tuhan. 不单单学习关于神， Tapi sungguh boleh mengalami Tuhan. 乃是真正的可以经历上帝自己。 Saya mau tutup khotbah ini dengan satu klip singkat saja. 我要结束我的讲章，我们看视频。 Boleh ada suaranya? 哪儿去了？这么晚了？啊？这么晚了，你去哪儿去了？恁家是哪儿的？啊？北庄啊？不是北庄啊？恁家是哪儿的呀？啊？那你咋自己搁这儿呀？放学回家了，恁家人咋不来接你啊？你认识路不认识啊？认识啊，我送送你吧。我到家都天黑了呀，闺女，知道吧？走，来快。爸妈的电话也没有。你几岁了？几岁了？
我都跟你走这么久了，咋还没到家呀？还有多远呢？妞妞，你是不是迷路了？是不是迷路了？走，阿姨送你回家，你相信我，你看我都送你真远了，是不是？来，来，相信阿姨来。你看看，你都走过了，这都7.2公里了。不哭啊！开始导航。你碰见好人现在， Oke, 你 boleh 走着 cukup. 哭着，走着哭着。那瞬间见到手的， Boleh dimatikan. Boleh dimatikan. Saudara, anak ini kira-kira usia 7 tahun. Dia suatu kali pulang sekolah orang tuanya lupa jemput itu mungkin. 这个孩子差不多7岁，当他放学回家的时候，他爸爸妈妈忘记去接他， Jadi dia mulai mau jalan kaki pulang. 因此他就想走路回去， Rupanya dia tersesat. 但是呢，他却迷路了， Dia rupanya salah jalan. 他走错路了。 Tadi saudara lihat ada orang yang mau tolong dia. 因此呢，看到有人要帮助他， Tapi dia takut. 但是他却 Dia 害 tidak 怕， percaya. 他不相信， Dia terus jalan. 他继续的往前 Dia 走， terus jalan. 他继续的走， Tambah jalan tambah jauh. 越走越远， Tambah jalan tambah semakin jauh dari rumahnya. 他越走越离他的家更远。 Sampai tambah malam dia tambah khawatir, tambah resah, tambah gelisah. 天慢慢的黑暗了，就是在心中感到焦虑。 Dan akhirnya dia menyerah. 最后他在那里只是 Orang 承 ini 认， yang membuntuti dia, mengikuti dia tuh mau bantu dia. 这个要想帮助他的人，就是继续的跟随他，因为他 Orang 要 ini 帮助 bilang 这个。 percayalah. 这个人说：“你要相信我， Ayo kak saya bawa pulang. 来吧，我带你回去。 Anak ini terus jalan terus jalan. ”但是这个孩子仍然向前走。 Saya pikir seringkali dalam hidup ini kita seperti anak ini, saudara. 经常在我们的人生的过程里面，我们像这个孩子一样， Tuhan yang menyertai perjalanan kita berkata, percayalah. 上帝引领着我们的上帝，他说：“你相信吧， Let me help you. 让我帮助你。 You cannot go by yourself. 你没有办法自己回去， Percayalah. 你相信。” Tapi kita sering kali tidak menghiraukan Tuhan. 但是多少时候我们却忽略了这样的好处。 Kita mau andalkan kita sendiri. 我们要靠着自己， Yang kita anggap baik. 我们认为好的， Yang kita anggap bisa. 我们认为能够的。 Pagi hari ini Tuhan bilang percayalah. 今天早上，上帝说：“相信我吧， Izinkan aku menolong kau. 让我可以去帮助你。” Maukah saudara berkata, 弟兄姐妹，是否我们愿意说 Tuhan aku mau mengalami engkau. 哦，主啊，我愿意经历你， Bukan kehendakku, kehendakmu ya Tuhan. 不是我的意念，乃是你的意念。 Tolong aku, 帮助我， tolong aku. 帮助我。 Maukah saudara? 弟兄姐妹，我们愿意吗？ Maukah saudara? 愿意吗？ Mari kita berdoa. 我们低头祷告。 Bapa dalam surga, 我们在天上的父， jangan kami hanya belajar tentang Tuhan, 教导我们，让我们不单单的学习主你自己， tapi kami ingin mengalami Tuhan. 乃是我们可以真正的经历主你自己。 Seringkali di tengah kesulitan, 多少时候在困难当中， kami memaksakan maunya kami. 我们强迫我们的意思。 Padahal engkau berkata, percayalah padaku. 其实主，你说，你向我们说，你相信我， Percayalah pada firmanku. 相信我的真理， Tapi kami tidak menghiraukan Tuhan. 但是我们却没有去听。 Ampuni kami Tuhan. 我主啊，求你赦免饶恕我们。 Pagi hari ini biar kami mengundang engkau menguasai hati pikiran kami. 今天早上，我们邀请你来控制，来惊动我们的心，来控制我们的心， Tuntunlah, pimpinlah hidup kami. 引领着我们的人生。 Jika engkau tidak memberkati kami, tidak menyertai kami, kami tidak mau maju Tuhan. 主啊，如果你没有赐福我们、祝福我们的话，我们不愿意去走。 Dengar doa anak-anakmu. 主啊，求你听我们的祷告， Dengar doa jemaatmu. 听我们所有会众 Demikian 的 kami berdoa 如此的祷告， di dalam nama Tuhan 是 Yesus. 奉靠主耶稣基督的 Juru 圣名， selamat kami yang 我们的救主耶稣。 Amin. 阿门。 Tuhan memberkati saudara. 上帝祝福大家。